Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua menonton Ikhlas Live Show. Kita live secara terus-menerus dari Facebook Takaful Ikhlas. Dan malam ni kita akan bincang, kita akan sembang tajuk yang cukup menarik, iaitu bisnes zero modal. Kawan-kawan semua yang sedang menonton, tak kiralah anda ejen takaful ke, anda dari takaful ikhlas ke, ataupun anda ejen takaful dari syarikat lain ke sedang menonton, boleh mohon share supaya perkongsian kita pada malam ini mendapat manfaat dan faedah ramai orang. So please share. Dan sambil itu boleh tak anda sedang menonton, tolong komen anda dari mana dan tolong beritahu clear ke tak. Takut-takutlah Bramin tengah cakap ni rupanya cakap seorang kan, gambar tak nampak cakap seorang. So please, kalau anda dari mana, Kelantan, komen Kelantan clear. Contohnya kita ada hari ni, tu dia Hazlan bin Mak Yusuf dungun on malam ni bersama Ikhlas. Kemah keming sektor. Siang tadi awal-awal lagi dah komen. Ini dia Vivian Chu, dia kata takaful, senyum, love bunga-bunga. Wow. Kita ada juga Afini Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. So kepada Hazlan, kepada Afini, pada Vivian, mohon share. Dan kita ada lebih kurang, dah masuk-masuk dah ada 22 orang sudah menonton. Tolong share di Facebook anda dan tolong komen anda dari mana dan nak tahu clear ke tak. Misalnya seperti ni, Nasir Khalim, Penang, suara jelas, terbaik Alhamdulillah. Kita ada juga Siti Aminah, jelas. Cuma Siti Aminah dari mana tu? Kita ada, Hazlan saat ni, dengung clear bro, begeh sektor. Kita ada juga, ni dia, Nur Fadila Rasid. Assalamualaikum, saya dari Sabah, lain clear. Boleh kalau kau. Kita ada juga Muhammad Azwan Iqbal, KB terbaik, clear. Wow, Kelantan, Kemah Malek dok kereta lawa tu. Dan juga Aisyah dari Sungai Petani. Kita ada Siti Aminah dari Bangi. Kita ada Dira Razali, KL, suara clear. Okey. Sebelum kita jemput tetamu kita pada malam ini, beliau merupakan antara orang kuat dari Takaful Ikhlas. Saya nak share dengan anda semua, ini sumber dari ABS ataupun Ainun Business School. Beliau ada menulis, mereka ada berkongsi dengan kita semua, ada 20 idea business. Anda nampak dekat skrin sekarang. Okey, saya nak tunjuk. Di skrin ada 20 idea business yang saya kira boleh membantu anda untuk mendapatkan idea dalam berbisnes. Alright. Nombor satu adalah dropship. Kelebihan dropship ni, kita tak perlu modal, malah kita tak perlu simpan barang je. Malah kita tak perlu simpan barang pun, kita cuma cari customer, bagi dia cari buyer, lepas tu dia beli dan barang terus sampai kepada customer tersebut. Kita tak perlu simpan barang, kita tak perlu modal, kita kena simpan je. Yang kedua, bisnes tanpa modal adalah affiliate. Dia lebih kurang macam dropship, cuma affiliate ni dia ada website di mana orang beli melalui link nama kita. So nama orang tersebut akan masuk dalam web tersebut dan ada dalam senarai, ada dalam rangkaian kita, dan setiap pembelian itu akan jadi commission untuk kita. Untuk dropship dan juga affiliate, berapa commission bergantung kepada business owner tersebut. Yang pastinya dua-dua tak perlu modal. Ketiga adalah content writer. Contohnya, kita tulis apa-apa dekat Facebook ataupun kita tulis apa-apa dekat buku ke, dekat social media. Kita tulis konten dan konten tu kita kena ada ilmu bagaimana nak buat copywriting. Ini juga tak perlu modal. Yang keempat, bisnes yang tak perlu modal seperti transkriptor. Apa maksud transkriptor? Maksudnya, contoh benda yang orang cakap di dalam video dan sebagainya, di dalam TV ke kan. So kerja transkriptor, dia terjemah dalam bentuk tulisan. Ini tak perlu modal, dia perlu kesungguhan dan ketelitian sahaja. Okey. Sambil itu kita nak maklaklukan antara yang sedang menonton live malam ni. Ni Syahril Muhammad Ali dah live sekarang, all clear, terbaik Syahril. Kita ada Nasir dari Sabah, clear. Kita ada juga Dia, Assalamualaikum, selamat malam, line clear. Hai, saya dari Sabah, salam ukhuwah, terbaik orang Sabah. Kan?
Daddy Freddy Ammar El Hafiz. Kita ada Ratna, waalaikumsalam, selamat petang. Dan juga Khairul Nizam, jom join. Rikzi Falah Agency di Melaka, Kuantan, Johor, PM 011202214442. Okey. Oh, ni dia PM Rosiani Takaful Ikhlas. Ada siap link dia bagi lagi. Alright, untuk website. Okey. Selain daripada transkriptor, kita nak pergi ada poin menarik ni, okey. Selain daripada transkriptor ialah translator. Kita translate bahasa asing kepada bahasa kita ataupun bahasa kita pada bahasa asing. Ini juga tak perlu modal. Yang keenam, social media manager. Kita tukang jaga social media sama ada business owner ataupun company. Yang ketujuh adalah graphic designer. Nampak? Sila eja di situ kan. Bukan design net, designer sebenarnya. Sila eja situ. Okey. Yang ke-8, physical service. Contohnya gunting rambut, potong rumput. Ada orang kata mungkin barang tu mahal. Ya, alat tu mahal tapi kita boleh guna alatan yang ada untuk melakukan servis fizikal. Nombor 9 adalah delivery service seperti Foodpanda, GrabFood dan sebagainya. Yang ni pun tak perlu modal, kena ada kesungguhan. Menjadi konsultan juga bisnes tak perlu modal. Home theater tak perlu modal. Nombor 12, ejen hartanah. Nombor 13, wait for it, nombor 13, ejen takaful. Okey, sekadar untuk mencukupkan syarat, nombor 14, ini handmade goods seperti kita buat cake, kita buat cookies kan. Apa lagi, surprise planner, kita plan je surprise, kita cari customer, kita jadi orang tengah, beli barang, kita sampaikan barang surprise tersebut kepada customer. Nombor 16, personal shopper. Nombor 17, jual course outline, jual course secara online. Kita buat khusus, kita jual secara online, ada banyak website sekarang. Nombor 18, jual barangan terpakai, ada juga pre-love. Servis jaga haiwan peliharaan, dah banyak dah sekarang. Siap buat hotel lagi untuk kucing sebagai contoh. Dan nombor 20, pemandu pribadi ataupun boleh juga termasuk Grab driver. Okey, so ini semua adalah antara contoh bisnes-bisnes yang tak perlu modal. Yang menariknya, kita ada bisnes yang tak perlu modal seperti ejen takaful. Okey, so guys, itu sedikit perkongsian yang saya nak share, 20 bisnes tanpa modal. Maka dengan ini, saya menjemput dan mempersilakan tetamu kita pada malam ini. Beliau merupakan founder dan juga co-business owner ataupun bahasa mudahnya CEO kepada Ikhlas Tijarah Synergy Associate PLT ataupun Ikhtisas. Saya mempersilakan Tuan Syahrul Nizam Syahwan ataupun nama glamournya Syah. Itu dia. Assalamualaikum. Tuan Syah. Waalaikumsalam. Saudara Amin. Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Weh, duduk rumah pun smart Smart sentiasa. Smart sentiasa, terbaik. Okey, Tuan Syah. Ya. Dah berapa lama dalam industri takaful ni, dan kalau dalam takaful ikhlas khususnya Ikhtisas, dah berapa tahun agaknya? Okey, untuk makluman saudara Amin, saya dalam industri takaful ni sejak tahun 2010. Wow, 2010. Dah dekat dah ni. Dah dekat, lebih kurang 10 tahun. Cuma di Ikhtisas ni kita baru 15 bulan sebenarnya. 15 bulan. Jadi sebelum ni memang saya adalah ejen. Saya adalah ejen takaful. Cuma bila kita menubuhkan Ikhtisas, saya dilantik sebagai Chief Executive Officer untuk Ikhtisas lah. Terbaik dan tahniah diucapkan. Alamak. Okey, so kita duk sembang dengan tajuk yang cukup menarik dan saya share tadi ada 20 bisnes tanpa modal yang dikongsikan oleh Ainul Business School, dan salah satunya mereka mengiktiraf ejen takaful adalah bisnes tanpa modal. So, soalan saya kepada Tuan Syah kan, dari kacamata Tuan Syah sebagai CEO Ikhtisas, apakah maksud perniagaan zero modal tu untuk kita nak faham dengan lebih mendalam? Okey, untuk saya kongsikan perkara ni, sebelum tu saya boleh tak nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada saudara Amin Idris dan Takaful Ikhlas yang telah bagi ruang kepada saya untuk mewakili seluruh rakan niaga Ikhtisas lah. Rakan niaga
Dan Takaful Ikhlas Amnya yang hari ni bawa satu tajuk berkaitan bisnes zero modal ni. Bisnes zero modal ni. Dan sebenarnya saya amat bersyukur sekali sebenarnya bila saya menyertai industri ni. Saya telah mendapat tunjuk ajar daripada guru dan mentor saya sejak tahun 2010 secara percuma. Tidak perlu dibayar apa-apa. Dia tak charge satu sen pun? Ya. Maknanya kalau lepak kedai makan, dia belanja ke Tuan Syah bayar? Depend lah. Kadang-kadang saya lah belanja. Kita kena belanja guru. Kan? Kita kena belanja mentor kan. Dan tiap bulan, guru pun yang belanja kita makan. Bergantung juga sebenarnya. Tapi untuk makluman Saudara Amin, sebelum saya join industri takaful ni, saya ni memang suka berniaga. Dan saya beranggapan kalau nak mula berniaga ni, mesti ada modal. Tak logik. Saya cakap macam, takkanlah nak berniaga ni tak ada modal, kan? Jadi kepercayaan masa tu. Kepercayaan tu. Jadi kepercayaan ni dia set bukan saja kepada saya, dia set minda saya ni kepada semua orang, kepada masyarakat. Itu sebabnya ramai individu yang dia lepas habis belajar, dia nak berniaga, disebabkan modal tu, apa yang berlaku macam saya sendiri, saya mencari modal dulu. Bukan berniaga dulu, saya cari modal dulu. Saya pergi jumpa pak saudara, saya jumpa ibu bapa nak minta modal. Tapi of course lah, kadang-kadang kita punya ibu bapa saudara mara ni bukan orang yang mewah atau kaya raya. Betul. Jadi menyebabkan kita terpaksa kerja sama ada di sektor swasta atau sektor kerajaan. Jadi niat awal selepas habis belajar, macam saya Bachelor in Business Admin, memang business lah saya punya bidang. Niat asalnya berniaga, tapi akhirnya saya terpaksa bekerja dengan harapan bila saya kerja tu, saya kumpul modal. Saudara Amin kumpul modal. Tapi sebenarnya, in reality, saya bukan kumpul modal. Ini kesilapan yang saya buat. Sebab saya mengumpulkan hutang. Allah. Niat nak cari modal, akhirnya hutang tambah. Ya, sebab bila kita mula bekerja, kita membuat hutang liability. Kita mula membeli kereta, kita beli rumah. Jadi kita bukan kumpul modal, tapi sebenarnya kita mula berhutang. Jadi bila mula berhutang, kita dah terperangkap dekat dalam sistem makan gaji tu. Kita dah tak boleh keluar dah. Bila tak boleh keluar, menyebabkan kita terpaksa makan gaji sampai tua lah. Itu yang berlaku. Aduh. Itu berlaku. Cuma kita rasa macam stres lah kan bila jadi macam tu. Cuma bila saya kerja, saya dapat peluang. Alhamdulillah saya ni dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat master di Jepun. Jadi bila saya balik daripada Jepun tu, satu hari ditakdirkan saya tengok rumah kedai. Rumah kedai waktu tu harga dia lebih kurang tahun 2009 Rumah kedai harganya RM500,000. RM500,000 kan. Dan pada masa yang sama saya cakap saya nak ambil takaful tu anak-anak. Saya pun fikir, saya pun cubalah masuk buat loan kan kat bank. Dengan gaji yang saya ada tu, tapi bank cakap ni tak cukup ni. Bayangkan Cik Amin, untuk modal untuk mula berniaga, beli kedai pun kita tak ada duit juga. Nak hutang pun tak boleh. Itu yang berlaku Jadi saya kena start berfikir macam mana aku nak tambah pendapatan aku supaya aku boleh tingkatkan taraf hidup tapi tak payah keluar modal. Macam mana cara dia? Itu yang saya cari jalan dan akhirnya macam saudara Amin Idris tadi, nombor berapa tadi? 17 kan? Antaranya adalah ejen takaful. Ejen takaful. Jadi di situlah bermulanya. Maksudnya saya mencari ruang dan peluang. Saya berjumpa dengan leader saya dan leader saya memang cakap, mana ada modal? Industri ni tak ada modal. Jadi apa perlu saya mula untuk join industri ni? Saya cuma perlu ambil satu peperiksaan yang dipanggil peperiksaan kelayakan ataupun license lah. Takaful Basic Examination. Masa tu RM40. Ya Allah. RM40 saja. Jauh dan saya kena kedai. Ya, RM40 saja. Dan saya kena join Malaysia Takaful Association, kena jadi ahli Malaysia Takaful Association. Dan saya anggap mengambil peperiksaan dan join sebagai ahli itu bukan modal.
Itu bukan modal, itu hanyalah sebagai orang kata duit. Macam kita ambil SPM atau ijazah, kita memang kena ambil. Ya, Dan betul. selepas tu kita gunakan skill tu bagi tujuan untuk menambahkan pendapatan. Dan berapa Jadi ringgit itu sangat bukan modal. pun. Ya. Dan ambil exam TBE ni bukan susah sangat pun. Sekarang ni banyak material kan, senang je. Ya, Jadi kalau saya kaitkan balik dengan Ikhtisas, corporate agency leader yang saya tubuhkan tu, jadi bila kita nakkan individu join industri kita ni, kita nakkan perkara yang sama. Kita nak dia join industri ni tanpa modal. Tanpa modal sebenarnya. Tanpa modal maknanya dia tidak perlukan duit yang banyak. Bukan duit banyak, maksudnya memang tak ada keluar 1 sen lah. Untuk makluman saudara Amin lah. Saya mula dengan RM40. Tetapi gandaan dia tu kita boleh capai sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta. Itu gandaan yang ada dekat dalam industri ni. Sekejap, rahsia. Cik Syah agak-agak pernah capai berapa paling tinggi? Rahsia. Kita paling tinggi, kalau untuk syarikat saya keseluruhannya, paling tinggi kita pernah capai lah, lebih kurang dalam 10 juta. Secara total dalam takaful industri. Tetapi dalam takaful keluarga, untuk takaful keluarga, kita pernah capai sampai 3.6 juta. Dalam industri takaful. Dan untuk makluman saudara Amin, industri ni memang hebat, luar biasa. Dan ini adalah berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh UPenn. Industri ni, dari segi gandaan dia, gandaan duit yang ada dekat dalam industri ni adalah sebanyak 121 bilion dalam financial services. Dan dalam takaful sendiri, industri saya kalau berdasarkan statistik tahun 2018, lebih kurang dalam 14.3 bilion. Saudara Amin. Bilion bukan million, bilion. Bukan million, ini bilion. Maksudnya kalau kita dapat 1 million sahaja pun dah cukup banyak. Ini kan industri ni, dia punya excess of money dia 14.3 bilion. Bayangkan saudara Amin. Sejuta pun makan tak habis kan? Dan kita hanya perlu join industri ni dengan, kalau sekarang ni untuk ambil TBE RM80 saja. RM80, bukannya nak keluar sampai RM20,000 ke RM40,000, RM50,000, RM80 sahaja. Ya Allah. Dalam kata lain, Tuan Syah, maksud zero modal ialah kita tak perlu keluar duit tu untuk memulakan bisnes. Kalau betul. Keluar pun untuk kita juga. Exam tadi, RM40. Ya, betul. Exam tu. Namun demikian, walaupun sangat istimewa menjadi ejen takaful, kalau dalam konteks takaful ikhlas bayar RM40 je kan, untuk exam, tapi masih ada dalam masyarakat kita yang pandang serong dekat ejen takaful. Contoh ada orang nak kahwin, dia nak meminang, so bakal mentua tanya, kau kerja apa? Ejen takaful je. Je tu kenapa kena ada perkataan je? So macam mana Tuan Syah? Adakah betul ejen takaful ni tak ada masa depan? Dia Macam ni duduk dalam kemah ni, mana mampu beli rumah? Kita go back to basis kalau kita lihat sebenarnya. Bila kita join industri ni, kalau kita lihat, kita memang dilantik sebagai ejen di dalam syarikat takaful. Tetapi sebenarnya, in reality, individu berkenaan yang menyertai perniagaan dalam industri takaful ni, dia tidak menghalang individu berkenaan untuk membuka perniagaan dia, buka syarikat, maknanya dia pergi dekat SSM, buka enterprise, buka dia boleh buka PLT atau dia boleh buka senior berhad, atau apa jua jenis entiti perniagaan dengan SSM, dan seterusnya melayakkan diri dia bila buka perniagaan tu, walaupun berdaftar dengan syarikat takaful sebagai ejen, tetapi sebenarnya dia telah membuka perniagaan secara proper dengan SSM. Jadi sebenarnya perkara ini telah saya amalkan sejak tahun 2010. 2010, waktu saya mendaftar untuk menjadi ejen, tidak menghalang saya untuk pergi ke SSM untuk membuka syarikat saya sendiri. I see. Jadi stigma masyarakat tu sebenarnya bukan menjadi ejen. You open up a company to run a takaful business. Dan perkara yang sama juga yang saya aplikasikan dekat dalam sistem Ikhtisas kita. Jadi mana-mana individu yang join di Ikhtisas, dia wajib buka syarikat.
Oh, maknanya Jadi, dia memiliki syarikat lah. Dia memiliki syarikat lah. Jadi bila memiliki syarikat, dari segi minda dia dah berubah. Dia bukan menjadi ejen. Dia sekarang adalah CEO kepada ataupun managing director kepada company dia sendiri. So bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Kita buka syarikat ada dia punya brand dia, ada logo dia. Kan? Jadi kefahaman tu sebenarnya kita kena cerita dekat masyarakat. Dia adalah CEO kepada company saya sendiri. Cuma saya punya servis antaranya adalah takaful. Dan syarikat juga boleh buka banyak, bukan satu servis yang boleh bagi sebenarnya in reality, tetapi kita fokuskan kepada bisnes kita yang tanpa modal dulu. Janganlah cari wang modal besar-besar nak berniaga. Cari yang tanpa modal ni macam takaful, tak ada modal. Jadi kita di situlah kita menjana. Orang kata kalau kita tengok dari segi cash flow tu, ada cash in masuk tanpa modal. Dan cash in yang masuk tanpa modal ni, dia punya margin sebagai ejen tu, untuk makluman saudara Amin, margin dia adalah 110%. What? Ya, margin dia 110%. Jadi kalau margin 110%, saya tanya saudara Amin sekarang, kalau saudara Amin berniaga restoran lah, berapa margin yang saudara Amin dapat? Tak nak dapat 80% belum tentu. 50% pun sakit ke? Ya. Dan margin 110% ni margin yang bersih. Maksudnya kita tak perlu ambil staff. Kita tak perlu mula-mula tu kita nak pergi buka kedai besar-besar. Tak ada overhead yang besar. Tak ada overhead yang besar. Cuma kita, orang kata kalau kata kita duduk dengan orang tu macam jual air liur je lah kerjanya. Betul. Kita cuma perlukan keluar kertas keping, pen. Mungkin masa kita sikit 2-3 jam atau 1 jam dengan bakal pelanggan kita tu. Cerita dekat dia kelebihan takaful, kenapa dia perlu. Sebab kita cerita kepada masyarakat, kita nak selesaikan masalah atau isu yang mungkin masyarakat hadapi. Jadi kita cerita, kita selesaikan masalah dia. Kita selesaikan masalah dia, bagi satu solusi tu yang akan memberikan menang-menang. Maknanya pelanggan kita menang, kita pun menang juga. Pelanggan kita menang sebab dia mendapatkan satu bentuk perlindungan melalui takaful. Kita menang sebab kita dapat upah. I see. Itu sahaja sebenarnya kerjanya. Tak susah. Dan upah tu akan berterusan. Bukannya maksudnya kita dapat upah tu satu kali. Berkali-kali. Berkali-kali, saudara Amin. Berkali-kali. Maksudnya dia membuat persumbangan takaful tu bukannya dia buat 1 tahun pelanggan kita. Sumbangan takaful minimumnya 5 tahun. Ada yang mencapai 20 tahun. Ada yang mencapai sampai umur 100 tahun. Jadi saudara Amin bayangkan kalau kita jaga pelanggan ni akan recommend kita, referral kita kepada orang lain. Dan pada masa sama dia akan referral pula kepada mungkin kepada saudara mara dia, kawan-kawan dia. Jadi rangkaian perniagaan tu akan makin membesar. Dan kita bukan hanya sekadar mendapatkan kawan untuk jadi kita punya pelanggan, kita akan mendapatkan masyarakat untuk jadi pelanggan kita. Bayangkan betapa besarnya circle yang ada yang kita boleh jadikan sebagai peluang. Dan Tuan Syah, ada penonton kita yang kata dah lah tak ada modal. Dia kata training percuma, melancong pun percuma. Yang kita kena invest ialah knowledge big return. Invest knowledge big return. Boleh Tuan Syah ulas tentang training percuma, melancong percuma dan knowledge. Untuk makluman saudara Amin, sebenarnya bila kita join industri ni, of course dalam industri ni kita perlukan ilmu ataupun knowledge base yang sangat kukuh untuk kita ceritakan tentang kepentingan takaful kepada masyarakat. Jadi apa yang dibuat oleh MTA, kalau kita tengok kerajaan di peringkat awal dia kata kalau nak join sebagai ejen takaful, you kena sit for the exam, takaful basic examination. Di situ adalah ilmu takaful basic examination ni, buku dia ataupun dia punya buku tu ditujukan untuk pengamal, for practitioner tau. I see. Jadi bila buku tu dihadamkan sepenuhnya oleh kita punya wakil ataupun kita punya ejen ni, dia akan menyebabkan dia akan dapat satu ilmu yang sangat menyeluruh berkaitan dengan pengurusan risiko dan menyebabkan dia ambil exam, lulus, dapat A pula katakan, dia ada A, B, C, dapat A pula menyebabkan dia boleh cerita kepada masyarakat dengan jelas
jelas berstruktur itu peringkat pre sebelum masuk dah ada knowledge base yang dia kena belajar tu. Nampak? Dah dapat dah ilmu masa awal-awal masuk. Ya, walaupun dia tak lulus. Kalau katakan tak lulus, dia ambil lagi sekali. Dia tak lulus, banyak kali ambil pun tak apa. Tapi dia dah dapat dah ilmu berkaitan dengan pengurusan risiko. Kemudian bila dah selesai habis ambil exam tu pula, selesai tu, of course syarikat Takaful Ikhlas contohnya, dia akan menyediakan satu program khusus untuk ejen-ejen masuk ke dalam program-program persediaan lah. Kalau macam di Ikhtisas, kita sediakan program career induction program untuk dia. Dia habis saja exam 1 minggu dah kena pergi career induction program. Sebab dia kena tahu bahawa kerjaya ni ada SOP dia. Bukan dia masuk-masuk ni jah saja. Dia tak boleh meredah je kan? Atau redah saja. Maknanya dia kena belajar dahulu knowledge base tu, belajar tentang career induction program. Dia kena faham apa tanggungjawab dia. Apa tanggungjawab dan peranan dia sebagai ejen ataupun dekat Ikhtisas ni kita panggil rakan niaga. Dan program-program tu kena bayar ke? Percuma. Ya Allah, seriously? Tidak perlu dibayar. Modul-modul tu disediakan oleh pihak Ikhtisas dan Takaful Ikhlas juga ada modul dia tersendiri lah. Takaful Ikhlas memang ada modul dia tersendiri. Di Ikhtisas pun kita ada modul kita yang tersendiri. Kita juga ajar tentang produk. Kita juga ajar macam mana nak buat konsep presentation. Kita juga ajar macam mana dia nak buat plan. Business plan. Dan trainer pun bukan kaleng-kaleng. Ya. Trainer tu di kalangan leaders. Yang ada pengalaman, terbukti kejayaan. Terbukti kejayaannya. Ya, dia berpengalaman dan terbukti kejayaannya. Okey. Dan bila Tuan Syah sebut, dah lah tak ada modal, lepas tu bila masuk dah diberi knowledge, dah bagi ilmu, lepas tu semua free. Ya. Satu lagi masalah ialah ada juga yang memang dia masuk tak ada modal. Lepas tu seronok lah. Dia pun ikut kursus free, seronok juga. Tapi akhir sekali dia punya income bulanan tak banyak pun, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Adakah itu masalah Takaful Ikhlas ataupun dia berbalik pada individu? Dia sebenarnya untuk makluman saudara Amin, mana-mana individu yang menyertai perniagaan, dia kena faham go back to basic of berniaga. Bila basic berniaga ni, dia kena ada cash flow, betul tak saudara Amin? Betul. Cash flow tu mesti datang daripada pelanggan. Jadi kalau kita masuk berniaga, mana-mana perniagaan pun, in fact dalam perniagaan takaful, kalau kita tak nak cari pelanggan, kalau kita duduk diam-diam dekat rumah, tak buat tindakan untuk mencari pelanggan, adakah cash flow tu akan masuk? Memang tak Memang tak lah kan. Dan tak ada bisnes yang duduk saja kan? Dia tak boleh duduk saja. Maknanya kita kena laksanakan banyak perkara yang kita akan ajarkan dalam kelas, dalam program-program dalam topik kelas pun, Ikhtisas pun kita ajar, supaya you kena follow step by step dan proses yang telah kita tentukan, SOP yang telah kita tentukan, supaya akhirnya bila dia follow SOP tu, insya-Allah dengan izin Allah sekiranya dia berusaha, sebab rezeki ni pun datang daripada usaha. Cara nak dapat rezeki ni dengan berusaha. Jadi bila kita berusaha, insya-Allah dia akan dapat pelanggan. Dan kita kena ingat pula, kita membina syarikat ni bukan satu hari. Kita membina syarikat ni selama-lamanya. Jadi bila kita bina syarikat ni selama-lamanya, mungkin tahun pertama, kita profit kita katakan 10,000. Kita tak ada modal ni. Saudara Amin, profit dah 10,000. 10,000 tu bukan banyak sangat pelanggan sebenarnya. Tak banyak pun. Dalam lebih kurang saya ingat dalam 20 orang pelanggannya dah dapat 20 orang pelanggan dah ada profit 10,000. Tak ada modal dan margin yang sangat tinggi. Jadi kita membina perniagaan bukan 1 tahun. Makan masa. Jadi kita kena teruskan usaha mencari pelanggan lah insya-Allah. Dan pada masa sama dekat dalam sistem dia dalam Takaful Ikhlas dan juga Ikhtisas ni, kita memberikan ruang dan peluang untuk orang kata ejen ataupun rakan niaga Ikhtisas ni untuk naik pangkat ke peringkat yang seterusnya. Peringkat seterusnya maknanya dia ada mendapat peluang yang lebih tinggi, bermaksud bila dia melatih orang lain untuk menjadi ejen ataupun rakan niaga, dia ada peluang juga untuk dapat pendapatan tambahan. Wow. Pendapatan tambahan sebab usaha yang dia buat untuk mengajar orang lain pula. I see. Situ pun dia boleh dapat duit Itu pun boleh dapat pendapatan juga tambahan. Dan apa yang uniknya pendapatan tambahan sekiranya dia berjaya melahirkan usahawan yang lain adalah pendapatan berkenaan adalah pasif.
I see. Passive forever. Infinity. Passive, bagi yang tak faham, passive ni adalah buat sekali dapat hasil berkali-kali. Berkali-kali. Buat passive tu maknanya sentiasa ada pendapatan berkenaan. Selagi mana ejen atau rakan niaga yang kita latih ni terus menjalankan perniagaan. Jadi kita boleh, maksudnya pendapatan tu bukannya orang kata tadi dah lah tak ada modal. Lepas tu pendapatan tu boleh datang daripada jualan kita. Dan pendapatan tu boleh datang daripada rekrutmen yang kita buat. Ya, betul. Rekrutmen kita buat. Boleh dapat pendapatan juga. I see. Dan Tuan Syah, ada yang tak percaya kan. Dia kata ni Iskandar Hamim, jangan cakap tak ada modal, be sincere lah. Dia tak percaya. Dia tak percaya. Tuan Syah, tolong be sincere. Betul ke tak ada modal? Okey, itu makluman saudara Amin. Saya mula dengan RM40. Saya mula dengan RM40. Bila kita berniaga ni, kita kena set mind kita, kita tidak boleh mengambil 100% daripada keuntungan perniagaan kita. Ini ramai orang berniaga terlupa. Jadi bila kita berniaga, kita kena set aside 1/3 kita kena letakkan dekat kita punya business development. Betul. 1/3 kita kena letak dalam simpanan kita. 1/3 saja kita bawa rumah untuk guna, take home pay. Itu dijadikan sebagai gaji kita. Sebab kita bekerja dengan syarikat juga. Bukan 3/3 tu bersukaria. Ya, bukan. Jadi 1/3 on development part ni, of course duit ni lah juga yang akan digunakan untuk membesarkan perniagaan kita. Yang berasalkan kepada exam yang kita ambil tadi, RM40 tadi. I see. Exam yang kita ambil tadi, RM40 tadi, RM80 tadi kita ambil. Kemudian ni kita gandakan duit tu, gandakan. Tapi kita tak boleh ambil semua duit tu. Kita kena letak set aside, 1/3 kita set aside untuk business development. Jadi bila kita set aside bertahun-tahun lamanya, saudara Amin bayangkan, saya set aside duit tu daripada tahun 2010. Daripada 2010? Ya, bila saya set aside 2010 tu, itu sebabnya pada tahun 2018-2019, saya menggunakan modal mana? Modal yang mula 40 tadi lah. RM40 yang saya buat tadi. Nampak? Betul? Saya gunakan duit ni tadi bagi tujuan untuk saya mengumpulkan kita punya development fund, dan sampai satu masa kita boleh buka perniagaan-perniagaan yang lebih besar yang memerlukan modal pula masa tu. Dan tak ada masalah sebab dah kumpul dah duit yang 1/3 tadi. Tapi kita kena ingat duit tu datang daripada mana? RM40 atau RM80 yang kita ambil exam tadi. Mana ada, kalau fikir logik kan, bisnes yang sangat-sangat mudah dengan hanya RM40 kita boleh berkembang sampai dapat berpuluh-puluh ribu. Masya Allah. Okay, last but not least, masalah masyarakat kita pula, dia nak jenis bisnes hari ni untung semalam. Dia nak, contohnya, aku join Takaful Ikhlas hari ni, ambil exam, lulus hari ni, bulan lepas dia nak dapat komisen tinggi. Okey, saya nak tahu juga dekat mana bisnes tu ada. Sebab saya pun nak join kalau ada. Kalau ada kan. Maksudnya Tuan Syah, tak ada bisnes macam tu. Kalau ada, confirm scammer, betul tak? Saya belajar on business administration kan. Kita belajar on business. Saya belajar on business. Jadi dalam business ni kita bercakap tentang untung rugi. Kita bercakap tentang cash flow. Kita bercakap tentang asset. Kita bercakap tentang equity, liability. Dan kita tahu cash flow tu takkan masuk kalau kita tak mengambil tindakan. Betul. Cash in tidak akan masuk jika tidak mengambil tindakan. Dan cash in tu boleh masuk kalau kita ambil tindakan. Dan apa yang bagusnya pula dalam industri takaful ni, bila cash flow tu masuk, cash flow tu akan menghasilkan lebih banyak cash flow yang lain. Gandaan dia mendapatkan cash flow yang lain. Ya. Sebab dia ada gandaan sebab bila kita katakan kita dapat seorang pelanggan, kita leverage on keupayaan kita, betul? Kita cari pelanggan, kita leverage keupayaan kita. Tetapi sampai satu masa mungkin kita tidak mampu lagi untuk leverage keupayaan kita. Jadi itu sebabnya kita kena melatih rekrut usahawan baru. Kita kena latih usahawan baru supaya usahawan baru ni boleh membantu kita meningkatkan pendapatan kita juga. Ya. Dan mana-mana bisnes pun macam tu lah. Ya. Macam mana bisnes pun macam tu. Dia ada bisnes yang tidak melahirkan usahawan yang lain. Tak timbul lah takaful buat kerja, buat bisnes ejen takaful ni tak ada masa depan. Ya, tak timbul isu tu. Tidak timbul langsung isu ejen takaful tidak ada masa depan. Malahan sebenarnya sumbangan ejen ataupun industri takaful kepada ekonomi negara sangat besar, 14.3 bilion. Ini bukan jumlah yang kecil.
Dan jumlah keseluruhannya industri kewangan ni 121 bilion access of money dalam industri ni. Jadi sebenarnya sumbangan industri kewangan dan juga industri takaful ni khususnya memang sangat-sangat hebat. Dahsyat. Ya, dahsyat sebenarnya. So akhirnya pesanan Tuan Shah kepada semua yang menonton kan, kenapa mereka mesti memilih takaful ikhlas? Okey. Uniknya tentang takaful ikhlas ni, pertamanya kita kena faham takaful ikhlas ni dia berada di bawah MNRB. MNRB ni juga di bawah PNB sebenarnya. Jadi kalau kita lihat takaful ikhlas ni adalah salah satunya syarikat apa dipanggil government link company. Government link company yang berada di Malaysia. Jadi kalau government link company macam diutarakan oleh ramai pemimpin kita, we must buy Malaysian first. Itu kita kena fikirkan buy Malaysian first. Buy Malaysian first. Jadi pada saya ada tanggungjawab yang besar bersama rakan-rakan lain di Taufik Ikhlas untuk support Taufik Ikhlas sebab kita adalah pejuang kepada produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat tempatan. Kalau kita lihat Taufik Ikhlas ni dia become the manufacturer of the product. Dia manufacture produk berkaitan dengan takaful. Kami sebagai ejen dan juga rakan niaga di Tisas, kita ni bertanggungjawab sebagai distributor. Kita bertanggungjawab sebagai distributor, kita bantu Takaful Ikhlas untuk pasarkan produk-produk Takaful Ikhlas ni. Itu nampak daripada segi teamwork yang kita ada dengan orang kata takaful ikhlas. Jadi hubungan tu dia akan berkekalan lah. Berkekalan kalau kita boleh teruskan, insyaAllah dia akan berkekalan. Maksudnya kita support produk Malaysia pada masa yang sama, kita bantu juga masyarakat dengan cara memasarkan produk-produk takaful ikhlas terutamanya, dan insyaAllah perkara ni akan berterusan dan sekurang-kurangnya syarikat Malaysia menyumbang semula kepada ekonomi negara. Setuju sangat-sangat. Syarikat Malaysia menyumbang kepada ekonomi negara. Dan of course Takaful Ikhlas ni adalah sebuah syarikat bumi putra Islam. Jadi kita kena support. Kita kena support syarikat ni. Dan pemegang saham utamanya adalah MNRB dan juga PNB. Jadi itu yang kita kena fikirkan lah. Siapa lagi nak sokong syarikat Islam kalau bukan orang Islam, betul tak? Siapa lagi nak sokong syarikat Malaysia dan Islam terutamanya. Okey, Tuan Shah, terima kasih banyak di atas perkongsian pada malam ni. Dekat sejam kita bersembang tanpa kita sedar. Tak sedar. So, ada apa-apa projek terbaru dari Ikhtisas sebelum kita labuhkan tirai pada malam ni? Untuk Ikhtisas insyaAllah memang kita punya sasaran pada tahun ni adalah 25 juta. Saya tahu memang sasaran tu cukup tinggi untuk rakan niaga saya semua. Yang diletakkan oleh Takaful Ikhlas kepada kami. InsyaAllah kami akan terus berusaha untuk ke arah dan in fact untuk 2 bulan pertama ni kami telah capai 1 juta $1 million RM agency. Kita sedang mengejar lagi walaupun kita masih jauh. Kita tahu, kita sedar dan perkara ini kita akan teruskan dengan cara untuk menambahkan lagi rakan niaga kita. Kita nak jemput mana-mana individu yang berminat boleh kontak tu, ada Muhammad Zulkifli lah, ada yang tu nak kontak kita, boleh. Kita boleh bantu anda semua insyaAllah, dan kita boleh sama-sama maju dekat dalam industri takaful ni InsyaAllah. Baik Tuan Shah, thank you very much. InsyaAllah kita jumpa lagi secara fizikal pula, mana tahu. Boleh insyaAllah. Okey Tuan Shah, terima kasih Saudara Amin. Sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Itu dia perkongsian daripada Tuan Shah yang saya kira banyak poin-poin yang menarik yang dikongsikan oleh beliau, bila membuktikan bahawa sekali lagi betul lah apa yang Ainun Business School sebut, antara bisnes yang tak perlu modal adalah ejen takaful. Kalau ada pun hanyalah kena bayar exam RM40. Baki lagi berbalik pada diri kita, sikap kita, kesungguhan kita, ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan, bukan sekadar simpan dalam buku nota dan kita aplikasikan. Of course, mana-mana bisnes tidak ada yang senang. Tidak ada bisnes yang untung cepat. Sebab kalau bisnes tu untung cepat, bisnes tu mudah sangat, itu tanda-tanda scammer lah tu. Okay? So kepada anda semua, kalau dari Kulai, Senai JB boleh kontak Tarmizi Faiz. Kan? Ni,
Ini dia Kasim Selamat. Area Kulai WhatsApp, nombor teta di kaca TV anda kan. Ni dia. Kita ada juga mana ni? Ani Mahani, Takaful Ikhlas adalah syarikat milik Bumi Putra. Masya-Allah. Mokhtar Khudri, area Batu Pahat Johor, jangan segan PM WhatsApp saya di 017 737 1581 kan. Siapa lagi? Khairul. Ini dari ayo hubungi sekarang 011 20 22 1442. Anda boleh kontak mereka ni bukan sekadar nak ambil takaful dengan mereka, untuk jadi ejen takaful pun boleh. Di mana mengikut Tuan Syah tadi, kita umpama create our own business, kita malah ada syarikat dan sampai satu tahap kita ada staff sendiri. Oh, kan? Okay, so inilah yang kata Puan Azira, betul, zero capital at all. Okay, so saya ucap terima kasih kepada anda semua kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam program kerjasama antara The Amin Idris Show dan juga Takaful Ikhlas. So terima kasih banyak, terima kasih banyak-banyak pada anda semua kerana menonton, sehingga kita berjumpa lagi of course dalam Facebook Takaful Ikhlas. Assalamualaikum. Bye-bye. Satu suara kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih bererti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di Takaful Ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan kesamaan, membina impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Jadi realiti, menjadi